So, tajuk penyelesaian masalah secara inventif. Okay, ini merupakan bab 1 bagi silibus tingkatan 2. Okay. So, kalau awak buka awak punya buku teks, kita tengok kepada isi kandungan. Okey, untuk bab 1 penyelesaian masalah secara inventif ada 3 topik. 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Topik ni sangatlah penting. Pentingnya sebab apa? Sebab untuk awak sebagai pengetahuan untuk membuat projek RBT tingkatan 3. Tingkatan 3 kita ada projek, dan projek tu dinilai sebagai awak punya peperiksaan. So, pentinglah projek RBT tingkatan 3 tu. Jadi, yang ini kita akan, sebenarnya daripada tingkatan 1, tingkatan 2 semua ada link untuk awak buat projek. Okay, macam mana linknya? Nanti kita pergi tengok satu. Kita tengok dulu tajuk ni, belajar. Jadi, awak boleh andaikan, boleh bayangkan apa gunanya benda ni dalam buat projek RBT. Okay. Tanpa buang masa lagi, kita pergi terus. Dan jangan lupa awak punya modul. Mungkin awak dah print ataupun berpandukan modul tu. Boleh buat nota ikut modul tersebut lah. Okay. Maksudnya awak kena salin balik. Kalau tak print, kena salin balik. Kalau gambar tu pandai-pandai lah awak lukis. Tak nak lukis pun tak apa. Tapi, yelah kan lebih elok lukis. Sebabnya RBT ni memang kena banyak melukis. Jadi, lukislah. Kalau. Okay. So, penyelesaian masalah secara inventif. Menyelesaikan masalah, yang ini saya rasa awak tahulah kan. Kita nak selesaikan masalah yang dihadapi. So, secara inventif. Okay. Kalau awak tengok kat sini. Orang tu duk fikir. Tapi fikirnya 3 titik je. Tiba-tiba, bam. Dapat idea. Terus dia senaraikan idea dia tersebut. Jadi, pemikir. Kalau awak tengok cara dia fikir dengan mentol dia yang besar. Lepas tu, dia punya bubble-nya tu agak tajam-tajam. Nampak macam idenya sangat gempak gitu. Kreatif. Jadi, dekat situ kita definisikan inventif sebagai kebolehan untuk mereka bentuk sesuatu benda yang baru ataupun memikirkan satu idea yang baru. Okay. So, having the ability to create or design new things or to think originally. So, itu yang disebut sebagai inventif. Jadi, yang ini awak boleh tulis pada awak punya modul tu. Apakah itu inventif? Nak tulis dalam bahasa Inggeris pun boleh. Bahasa Melayu pun boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh terus tulis. Okey. Jangan dengar je kan. Kalau dalam kelas bersemuka pun awak boleh tidur. Ini kan lagi dengan video. Lagi dah senang nak tidur. Okey, so sekarang hari ni kita masuk 1.1. Jadi saya rasa kita sempat untuk 1.1.1 je mengatasi masalah. Sama ada masalah itu adalah masalah inventif ataupun masalah bukan inventif. So, dekat modul awak, kat bawah tu, pengenalpastian masalah dibahagikan kepada 2. So, awak tulis pada kotak kosong itu, salah, okay? Kotak 1, masalah inventif. Dan kotak yang kedua, masalah bukan inventif. Okay? Kalau ada masalah, selepas habis awak tengok video, awak boleh tanya kepada saya. Okey, kita pergi kepada apa itu masalah bukan inventif. Masalah bukan inventif, masalah yang kita dapat selesaikan tanpa ada percanggahan fizikal ataupun kesan sampingan. Okey, tulis dia dulu. Itu maksud masalah bukan inventif pada kotak yang
pertama tadi maksudnya. Okey. Lepas tu kita pergi kepada contoh masalah inventif. Apa maksud tak ada pencanggahan fizikal? Apa maksud tiada kesan sampingan? Okey, contoh nombor 1. Okey. Masalah yang berlaku kalau awak tengok pada gambar tu, untuk contoh ni ada pada buku teks awak, muka surat 2. Dalam modul tu sebenarnya saya dah nyatakan muka surat berapa yang awak boleh rujuk untuk isi awak punya modul. Kan ada kat situ, saya tulis buku teks, buku surat 2. Kecil kena note tu je. Okay. So, contoh yang pertama. Okay, masalah yang berlaku adalah pisau itu tumpul. Tumpul nak potong ikan tak boleh. Jadi, cara penyelesaiannya adalah kita asah pisau tersebut supaya jadi tajam. Jadi, kesannya kalau pisau tu dah tajam, awak potong ikan ada masalah lagi ke tak? Tak ada masalah tambahan. Jadi, dekat situ kita katakan sebagai tiada kesan sampingan ataupun tiada percanggahan fizikal. Maksudnya awak dah dapat selesaikan satu masalah dan tak ada masalah lain yang timbul. So yang itu kita katakan sebagai tiada kesan sampingan. Okay, awak boleh tulis isi pada kotak yang ada dalam modul tu. Okay, masalah yang berlaku apa? Penyelesaiannya apa? Kesan sampingan ataupun pencanggahan fizikal. Awak tulis je tiada. Okay, senang kan? So, seterusnya. Okay, contoh yang nombor 2. Okay, masalah yang berlaku kepada orang itu adalah dia berasa lapar. Jadi, bila kita lapar, apa yang kita lakukan? Kita akan ingat makanan. Kita nak makan. Jadi, bila kita makan sampai kita kenyang. Ataupun seleloknya semua kenyang kan. Okay, so dah makan, dah kenyang. Ada lagi masalah lain? Tak ada masalah lain. Jadi dekat situ kita katakan tiada kesan sampingan ataupun tiada pencanggahan fizikal. So masalah tersebut tidak menimbulkan masalah yang lain. Okey, berisi pada dalam modul awak tu. Okey, untuk nombor 2. Dan contoh nombor 3, kita tengok orang tu, dia mengantuk. So, masalahnya mengantuk, jadi bila mengantuk, kita buat apa? Kita main guli? Kita main wow? Tidak. Kita tidur. Jadi, cara penyelesaiannya adalah tidur. Dan bila kita tidur, kita bangun, kita dah hilang rasa mengantuk. Jadi, dekat situ, tak ada masalah yang baru timbul. Kita andaikan tiada masalah lah. Okay? Tiada masalah yang timbul. Jadi, kita katakan tiada kesan sampingan ataupun tiada pencanggahan fizikal. So, itu yang kita katakan sebagai masalah bukan inventif. Okey. Masalah bukan inventif. Maksudnya, bila kita dapat selesaikan satu masalah, lepas tu habis, selesai. Okay? Kita tak banyak, kiranya macam kita tak banyak berfikir. Habis sampai situ saja masalahnya. Okey, berbanding pula dengan masalah inventif. Okey, masalah inventif, masalah yang mempunyai percanggahan fizikal ataupun ada kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan itu berlaku. So sekarang awak boleh isilah untuk contoh yang seterusnya ya. Tu contoh masalah isi dalam kotak kosong tu, sengaja kosong supaya awak isi, bukan saya yang isi. Okey. Okey, pencanggahan fizikal. Okay, kita dah tadi sebut pencanggahan fizikal. Okay, apa pencanggahan fizikal tu? Okay, pencanggahan fizikal awak tengok contohnya. Okay, batang berus gigi perlu panjang. Okay, semasa memberus gigi. Kemudian, situasi yang seterusnya, batang berus gigi pendek semasa menyimpan berus gigi. So, kalau awak nampak sini, saya
besarkan huruf untuk ni, panjang dan pendek. Okay, panjang dan pendek ni kita boleh sebutkan sebagai parameter. Okay. Okay, oleh ke ni. Dululah. Okay, so panjang dan pendek ni kita panggil dia sebagai bukan para sakura, parameter. Tak siapa cantik sangat sebab tulis guna mouse. Okay. So ini kita panggil sebagai parameter. Parameter ni sesuatu benda atau perkara yang kita boleh ukur. Okay, yang kita boleh ukur. So, panjang kita boleh ukur kan berapa cm, berapa meter. Lepas tu contohnya lagi suhu, berapa darjah Celsius, ketinggian, tinggi, height, okay, berapa sentimeter, berat, isi padu, ketepatan, daya, tekanan, tegangan. Okay, benda yang boleh diukur. Benda yang boleh diukur. Tu kita panggil sebagai parameter. So, kalau berlaku percanggahan antara dua parameter ni, panjang dan pendek. So, berlaku berlawanan dan kita percanggahan. So, ini kita panggil sebagai percanggahan fizikal. Okey. Boleh ya. Mungkin dalam modul tu saya tak sertakan kat situ pasal percanggahan fizikal. So, awak boleh tulislah macam nota selit kat tepi tu kan, kat kertas awak tu apakah contoh pencanggahan fizikal. Okey, ini contoh sistem parameter sistem yang boleh, maksudnya parameter yang boleh diukur. Nak tengok daripada segi apakah pencanggahan yang ada. Okey, kalau awak tengok kat sini 1 sampai 39 parameter yang kita boleh gunakan untuk tengok masalah tersebut, apa pencanggahan yang berlaku pada masalah tersebut. Okay, ini saya dah katakan yang benda yang boleh diukur kan. Okay, berat, panjang, luas, isi padu, kelajuan, daya, tegasan, tekanan, bentuk, kekuatan. Okay. Cuma kita, ini bukan awak punya syllabus, kita tak ada sampai detail macam ni. Kita ambil sikit-sikit je. Okay, cuma nak tunjuk kat awak apa itu parameter. Kalau saya sebut parameter, awak boleh tahu apa itu parameter. Okay. Yang ni mungkin saya akan bagi kemudian kot, supaya awak boleh tampal dalam buku ke. Okay, sebagai simpanan. Okay, kita pergi kepada contoh nombor 1. Okay, awak tengok modul awak, surat nombor 2 tu. Okay, contoh masalah inventif. Okay, itu ada pada boleh rujuk pada buku teks awak, muka surat 2. Saya ambil daripada buku teks. So, boleh isi kat situ, masalah yang berlaku adalah penutup balang tidak menutup dengan ketat. Jadi, menyebabkan biskut dalam balang tu lemau. Jadi, bila penutup balang tidak ketat ni, mungkin bila awak tutup ataupun buka balang tersebut, mungkin tidak memerlukan daya yang terlalu tinggi untuk buka balang. Okay. So, cara penyelesaiannya adalah mereka bentuk penutup balang yang mudah dibuka dan juga kedap udara. So, kalau nak katakanlah kedap udara kan, so, mudah dibuka. Kalau awak tengok balang ini mudah dibuka. Berbanding dengan awak perlu pulas lid balang tersebut. Dan juga ada getah di tepinya, jadi lebih kedap lah. Okay. So, yang ini dia punya penutup perlu berat supaya boleh tutup dengan rapat. So, kalau dia cipta, okay. Okay, ini cara penyelesaian yang kedua. Okay. Yang cara penyelesaian yang pertama tu dia buat penutup bekasnya lebih ringkas berbanding penyelesaian kedua ni. Jadi menyebabkan balang ni sukar untuk dibuka. So, kat sini berlakunya percanggahan.
Okey, untuk yang penutup balang yang satu ni, dayanya tak terlalu, maksudnya daya tak terlalu, dia punya penutup tekanannya tak berapa tinggi untuk, maksudnya udara boleh cepat masuk. Kalau yang ini udara tak masuk tapi susah untuk dibuka. Jadi ada pencanggahan fizikal pencanggahan fizikal di situ. Jadi yang itu kita sebut sebagai masalah inventif. Okey, contoh nombor 2. Okey, contoh nombor 2, masalah yang berlaku, lampu skrin handphone terlalu terang. Tapi pada waktu siang kita kena terang. Tapi pada waktu malam, lampu tersebut kena malap. Kalau tak malap, nanti awak punya mata rosak. Jadi kat situ ada pencanggahan parameter ataupun pencanggahan fizikal, iaitu terang dan malap. Kalau awak tengok dekat sini, terang dan malap, dia guna parameter yang keberapa ni? Kita tengok balik. Awak rasa parameter yang keberapa? Parameter yang ni, ni nombor 18. Keamatan cahaya, kecerahan. Jadi dekat situ dapat pencanggahan parameter yang ke-18 iaitu kecerahan. Jadi yang ini kita katakan sebagai masalah inventif. Okey. Okey, kemudian contoh yang ketiga, ini tadi saya bagi contoh yang pencanggahan fizikal, masalah yang berlaku berus gigi panjang sukar untuk disimpan di dalam poket baju. Itu dia punya situasinya. Okey, tapi bila semasa guna, bila hendak disimpan, berus gigi tersebut perlu pendek. Jadi kat sini ada pencanggahan parameter panjang dan pendek. So, cara penyelesaiannya boleh, kita buatlah berus gigi tu boleh dilipat ataupun mungkin boleh dipendekkan batang berus tersebut. Mungkin awak boleh cabut ke, masukkan ke dalam ke, okey. Macam tu lah. Okey, so contoh yang keempat. Okay, masalah ini pun ada dalam buku teks awak, muka surat berapa tu? Muka surat 4. So, masalah yang berlaku adalah kaki meja tidak dapat menampung beban buku. So, kesannya. So, cara penyelesaiannya, kita tukar kaki meja kepada kaki besi supaya berat. Tapi kesannya bila berat, meja ni sukar untuk dialihkan. Jadi meja perlu ringan supaya mudah dialihkan. Jadi kat sini ada pencanggahan fizikal berat dengan ringan. Okey. Jadi inilah kita panggil sebagai masalah inventif. Awak dah selesai satu masalah tapi ada masalah lain. Jadi kat situ kita kena fikir lagi penyelesaiannya sampailah semua masalah dapat diselesaikan. Itu adalah masalah inventif. Jadi sekarang awak boleh isi awak punya modul dan dekat situ ada aktiviti berfikir. Jadi saya nak awak beri satu contoh. Satu contoh untuk masalah bukan inventif dan satu contoh lagi untuk masalah inventif.